Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-muqasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Ila siratin mustaqim, ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, nikmat iman, Islam, ihsan, ma'rifatullah, dapat mengenal Allah dari Allah hingga kita tidak jahil lagi, hingga tidak kita was-was lagi, nyata menunjukkan bahawa Allah lah yang wujud di sekalian alam ini, untuk ia menceritakan, untuk ia dikenali bahawa dialah yang hidup, yang maha hidup, yang menceritakan semua kisah-kisah yang sekalian alam ditajalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kan kita tak ada lagi merasakan keakuan diri. Inilah anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita. Semenjak di alam roh lagi, kita hanya benar-benar menyaksikan roh tu berasal daripada sisi Allah. Allah yang meniupkan roh, maka terjadi roh tu daripada Nur Muhammad, iaitu sifatullah. Daripada sifatnya tu terzahirlah, iaitu roh-roh, terjahirlah, iaitu malaikat-malaikat dan sekalian alam ini. Itulah utamanya sifatullah, sirrullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang pertama yang Allah ciptakan untuk menyatakan dirinya. Jadi tak ada pintu lain untuk sampai kita kepada dinding zat, melainkan harus menerusi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah sifatnya, yang itu adalah kenderaannya bagi untuk wusul sampai kepada dinding zatnya. Jadi disitulah tempat matlamat kita, yang penghabisan apabila kita menandai kita telah sampai kepada Allah. Jadi di dunia lagi kita harus sampai, sampai kepada Allah. Allah tu bukanlah dia berjarak, dia tidak berjarak. Sebenarnya kita ni disuruh meniadakan, sebab kita ni selagi ada, selagi itulah kita tidak akan dapat sampai wusul kepadanya. Jadi itu Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan. Dia ulang lagi, maksudnya Allah mengatakan semuanya kita ni tidak ada. Dan kalimah yang Allah berikan yang pertama adalah la ilaha illallah, untuk kita benar-benar mengakui bahawa wujudnya kita itu menandai bahawa dia yang wujud, bukan kita wujud. Ini yang perkara ini yang sulit pada saat akhir zaman ini, untuk kita membuangkan keakuan-keakuan diri kita. Kita berani, kita banyak menyebut, berpuluh tahun, berulang-ulang kita menyebut, tapi masih lagi kita tidak mengamaliakan, memaknai, mengakhlakkan apa yang kita sebut, iaitu la ilaha illallah. Bila diajakkan untuk kita sama-sama membedah siasat apa itu la ilaha illallah, dah kita akan mengatakan bahawa ilmu ni ilmu salah. Nak merasa juga ada keakuan diri juga.
Walaupun kita dah bersebut berpuluh tahun, beribu juta kali kita menyebutnya dengan lancarnya, dengan goyangan hayungan kita menyebut la ilaha illallah, tapi bila habis kita menyebut, di luar itu tadi kita masih lagi mengakui iaitu diri kita masih wujud dan Allah pun wujud. Maka itulah kita tak sampai, kita tidak wusul dikatakan tadi. Kalau wusul dah tiada lagi lah pengakuan ada kita ni tadi. Nanti orang mengatakan pula bila kita dah tak ada, dia tak faham, dia tak mengaji, dia katakan pula kita ni pula mengaku Tuhan pula. Ilmu wahdatul wujud. Maknanya Tuhan itu berada dalam diri kita. La haula wala quwata. Kita salahkan. Ya. Mansur Al-Alash, kita kata dia membawa ajaran wahdatul wujud. Padahal bila wafatnya tadi keluar kalimah la ilaha illallah di darah. Dan dalam keadaan dia wafat tadi, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Khidir dan orang-orang wali Allah menghormati kematiannya. Itukah kita kata ilmunya sesat? Salah. Kita ni sering tertipu dengan sejarah-sejarah yang dirombak supaya melemahkan Islam. Ini strategi musuh Yahudi, Nasrani. Dia akan tak senang kita umat Islam. Tapi kita mempercayai tanpa kita selidik, apakah Mansur Al-Alash yang dikatakan tadi dibunuh di tiang salib itu, dia membawa ajaran wahdatul wujud itu sesat. Padahal wahdatul wujud itu yang menurut kefahaman adalah inilah orang yang benar-benar mengenal diri, mengenal Allah. Dia benar mengesakan Allah. Bukan ilmu tu ilmu sesat mengaku Tuhan. Kita yang tak faham, kita yang tak mengaji. Bahawa sejarah itu adalah menceritakan untuk supaya kita menganggap dia tu sebagai ajaran sesat, hingga kan nanti kita takut nak mempelajarinya, maka umat Islam akan berada dalam kesyirikan. Ini yang berlaku pula di tanah Jawa selepas pada itu, iaitu Syekh Siti Jenar dipancung kerana mengaku Tuhan, mengamalkan ilmu, iaitu dalam kitab Ibnu Arabi, yang mana Ibnu Arabi membawa pegangan seperti Mansur Al-Alash dikatakan tadi, iaitu mengaku Tuhan, wahdatul wujud. Tersalah lagi, fitnah lagi. Difitnah pula yang membunuhnya adalah para wali Allah. Tipu semua tu. Sejarah tu penipu. Tak ada wali-wali Allah akan membunuh. Yang ada adalah pemimpin tu sendiri yang mengarahkan. Kerana kurang faham. Jadi itu sebabnya umat Islam ini akan menjadi bertambah rosak sekiranya kita tak mengamaliakan tauhid yang sebenar-benar seperti mana yang dibawa oleh para wali-wali Allah selepas Rasulullah SAW. Inilah dia, mana ada jalan lain lagi. Tetap juga Nabi SAW, para Rasul, para Nabi, semuanya bawa ini. Jadi wali-wali Allah lagi dia takut kepada Allah, lagi dia nak mengikuti jejak langkah akhlak Nabi Muhammad SAW. Berbanding kita ini, mudah aja kita kata sesat, mudah aja kita kata ilmu ini mengaku kita ni bukan mengaku Tuhan. Kita tak pernah ada. Mengapa nak kita nak mengaku kita Tuhan? Lah, itu tidak ada, tak ada, semua tak ada. Kamu tak ada, semua tak ada. Yang ada Tuhan pun tak ada. Semua yang ada hanya Allah. Faham tak? Kenapa kalau dia kata pula begitu, kamu kata apa, hak kamu kata dia tu Tuhan? Bukan. Tak ada, dia tu tak ada. Kita semua tak ada. Kita kan bersyahadat asyhadu alla ilah, tak ada. La sama ilah, melainkan apa pun tak ada melainkan Allah. Jadi kita bergerak ni adalah bergerak kerana Allah yang memberi kudrat dan kehendak Allah. Kita melihat ni atas sebab penglihatan yang Allah berikan. Kenapa kita nak takabur, bersombong? Kita kata kita pula yang ada penglihatan. Hingga kita biarkan diri kita bergelombang dalam keadaan najis, kotor, tidak suci. Kita biarkan dan kita menyalahi pula orang-orang yang betul-betul berada di jalan yang siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat. Apa tu? Dia dah tak ada rasa keakuan diri. Para Rasul, para Nabi, wali-wali Allah, orang arif billah, mereka ni menemui jalan yang dikatakan, yang diminta kepada Allah, jalan yang benar. Allah menunjukkan jalan yang benar, iaitu buangkan keakuan-keakuan dirimu.
Bila dah buang keakuan dirimu, maka kau akan menyaksikan yang nyata jelas sekalian alam ni tak lain hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita fahami, ini harus kita terap. Berulang-ulang Rasulullah 13 tahun menceritakan tentang tauhid, mengesakan Allah, mengenal Allah. Tak renti-renti. Supaya manusia membuang bukan berhala 360 berhala yang berada di zaman Rasulullah, iaitu milik orang-orang kafir Quraisy zaman jahiliyah, sangat jahilnya hingga dia menyembah patung, berbagai-bagai jenis patung, daripada emas, daripada perak, daripada tembaga, daripada besi, daripada tepung pun ada, daripada tanah, dia uli pun ada. Nampak bodohnya manusia tadi menyembah kepada yang mati. Jadi Nabi tak disuruh pancung patung-patung tu dulu, tapi disuruh patung yang tak ada kuasa, iaitu hawa keakuan diri itu tadi. Itu adalah paling bahaya daripada patung-patung yang ada. Kerana yang membuat patung tu adalah keakuan diri itu. Kerana nak menaikkan keakuan diri, maka dia buatlah patung tu tadi. Jadi patung tu pula dia bila dah lapar, yang buat daripada tepung dia ambil balik, dia uli, dia buat roti makan balik. Jadi dia makan Tuhan. Ini yang berlakunya kebodohan di zaman jahiliyah tu tadi. Nabi diutus dalam keadaan manusia-manusia yang bukan jahiliyah. Dan Nabi akan kembali mengatakan nanti setelah tauhid ni lengkap, Rasulullah mengatakan akan datang, akan teruk lagi jahiliyah. Ni zaman kita ni. Keliling kita. Menyebut-nyebut nama Allah tetapi dalam kepura-puraan. Ni pula nanti ada pula orang yang bukan Islam, ia nakkan memakai kalimat-kalimat Allah supaya letak di tato, letak di mana-mana di kitab mereka. Mereka ini seolah-olah Allah Ta'ala menggerakkan supaya mengingatkan kepada kita orang Islam bahawa orang Islam ni dah banyak mempermainkan nama Allah. Apa perasaan dia bila orang letakkan nama Allah tetapi dia tak berasa apa-apa. Itulah diri kita sebenarnya, umat Islam kebanyakan menyebut nama Allah tapi tak bergetar hatinya. Sebab hanya menyebut nama, memanggil nama Allah tetapi tidak kenal Allah. Maka dia tak pernah dengar pun Allah menjawab. Sedangkan Allah sami Allahu liman hamidah, tapi dia tidak rasa pun Allah tu menjawab. Di dalam solat, di luar solat, dia sentiasa tidak berkehidupan dengan Allah. Dia hanya main-main sebut aja nama Allah, tak bergetar, tak rasa macam Allah tu maha mengetahui, Allah tu mengontrol diri dia, Allah yang memberi kudrat, Allah memberi rezeki, Allah memberikan dia penglihatan. Dia tak rasa gitu. Dia sebut juga nama Allah. Maka tu Allah utus agama lain nak menyebut nama Allah, kita marah pula. Sebenarnya itu teguran daripada Allah. Bukanlah saya cakap boleh pakai, saya tak cakap dia nak pakai nama Allah, saya tak kata boleh. Tapi kita kena tahulah kenapa dia tu tergerak dia nak pakai nama Allah. Kita kena faham. Pertama sekali teguran untuk kita. Mengapa kita tak berbisa sebut nama Allah, tak bergetar? Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuh. Sesungguh benar-benar orang tu mukmin, kenal diri, kenal Allah, disebutkan nama Allah, dalam hatinya bergetar takut dan rindu kepada Allah. Dia tak takut pada yang lain. Dia takut kalau misal kata hati dia tu rasa keakuan diri, dia takut. Begitu sekali. Dia nak betul-betul rasakan Allah, menyebut Allah. Asyiknya tadi. Itu orang mukmin. Sekarang orang mukmin dah kekurangan. Yang banyak munafikun. Dalam golongan orang Islam. Tak sedar juga. Bila dah dibagi level tu marah pula. Padahal dah memang gitu kita ni. Pura-pura banyak. Berlakon. Dalam solat, luar solat. Jumpa orang ni, jumpa begini. Tak sama. Kita tak nampak Allah Ta'ala. Kita hanya nampak kemauan kita. Berjumpa orang ni gini, begini. Kita tukar, kita tak nampak Allah Subhanahu Ta'ala yang mengontrol diri kita. Malahal kita berbalah-balah dengan Allah seolah-olah kita rasa kita boleh buat sesuatu. Bukannya Allah. Padahal sekalian hidup kita ini, sekalian alam ini disusun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ditakbir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Semuanya di langit dan di bumi itu adalah Allah Ta'ala punya ciptaan. Jadi tak ada satu pun bergerak itu tanpa izin Allah. La tatarraku zaratan ila biiznillah. La haula wala quwwata illa. Kita tak ada daya upaya. Belajarlah betul-betul sampai kita faham la ilaha illallah. Baru kita boleh syahadahkan. Ini kita syahadah tapi kita tak faham apa yang nak disyahadahkan. Yang nak disyahadahkan kita ni tak ada. Yang ada hanya nyata Allah. Ini tidak, kita ada, Allah ada. Lepas tu kita main-main pula. Kita rasa kita ada kuasa. Mana boleh, syirik juga. Tak boleh sekutukan Allah dalam ibadah. Hidup ni ibadah. Ibadah tu yang ada hanya Allah. Tu makna ibadah. Selagi kau rasa kau ada Allah, itu bukan ibadah. Itu adalah kesyirikan. Itu ada satu kepahitan. Itu ada satu azab yang berat. Jadi macam mana cepat kita nak tukar keadaan diri kita? Kita dah terlebih ilmu. Tak apa. Tahu tepi ilmu tu. Tujukan pertama. Kita dah telajak. Patutnya kita ambil ilmu mengenal diri, mengenal Allah dulu. Tapi tidak, kita dah telajak ambil ilmu dulu. Tak ambil yang penting, yang mustahak, mengenal diri, mengenal Allah. Tak apa, kita letak tepi, kita tuntut betul-betul. Imam Ghazali tu lebih tinggi, dia boleh turun balik ke bawah. Bila dia dah dapat ni, lagi mantap ilmu yang dah ada. Bukan terjejas pun. Tapi kita baru sikit aja ilmu, kita tak mau turun balik. Tak nak pulang balik kepada Allah SWT. Kenal diri, kenal Allah. Imam Ghazali tu lebih tinggi lagi. Banyak pengikutnya. Tapi boleh turun balik, ambil ilmu yang mustahak ni. Inilah kehidupan yang sebenar. Kita cuma cepat tukarkan supaya kehidupan yang kita rasakan adalah kehidupan Allah. Bukan kehidupan yang kita rasa kita boleh mentadbir, kita boleh nyusun. Itu semua akan menjadikan kepahitan pada hidup kita nanti. Permulaan yang bagus kita boleh nyusun. Nanti bila masuk hari tua, bila masuk nanti hari sesuatu yang bergoncang, iaitu hari maut, baru kita menyesal, kita nampak wajahullah. Kita nakkan kepada Allah, barulah kita tahu hidupkan balik. Aku nak berhidupan dengan Allah. Syoknya aku dah nampak. Waktu itu sekaratul maut akan Allah perlihatkan. Tapi di waktu itu kalau kita tak bersama dengan Allah, maka kita tak akan dapat rasa kemanisan dengan Allah. Malahan kita minta, tapi Allah tak. Di dunia ini engkau sendiri tak mahu pada aku. Engkau nak kepada apa yang kau nak, pergilah. Selain daripada aku adalah kebinasaan. Selain daripada engkau nak, selain pada aku, itu adalah azab. Pergilah engkau. Engkau yang sendiri nak, kan azab tu sendiri. Jadi Allah ni sayang kita. Allah ni sentiasa hari ke hari beri kasih sayang kepada kita. Beri rezeki, beri pernafasan, beri pendengaran, beri penglihatan. Beri tak mampu kita nak membayar balik hari ini saja. Kalau Allah bagi anugerah pada hari ini saja, kita tak mampu untuk membalasnya. Walau dengan amalan kita 60 tahun, hari ini saja kita tak mampu nak balas penglihatan yang Allah bagi. Boleh bagi? Kita ibadah 60 tahun nak bagi penglihatan yang Allah minta ganti. Boleh? Mana boleh? Tu penglihatan, belum lagi dia bagi ilmu. Belum dia bagi lagi rasa kudrat, iradat. Dia bagi ilmu lagi. Kita nak mengaku juga. Ya Allah. Gunakan itu semua, tapi jangan mengaku ilmu engkau. Jangan mengaku kehendak engkau buat ibadah. Ini adalah kehendak Allah SWT yang menggerakkan untuk kita asyik syok dengan dia. Maka disuruh kita solat, disuruh kita puasa, disuruh kita mengaji Quran, disuruh kita bersedekah. Semuanya nak mengesahkan Allah, menyatakan dirinya. Tapi kita tukar, kita rasa kita, ya Allah, kau nak balas apa? Ya Allah, aku dah sedekah. Ya Allah, tu masih lagi kita tak faham. Kita mengharapkan imbalan. Ya Allah, bukan saya cakap imbalan tu Allah dah janji Allah akan bagi imbalan, tetapi kita mengapa tak yakin lagi bahawa Allah lah yang bagi imbalan, bukan imbalan tu yang kita nampak dulu. Jadi ubahlah perangai kita, ubahlah supaya kita berada di dalam keadaan aman, berada di dalam keadaan tenteram. Barulah mudah nanti apa pun datang ujian-ujian, datangnya Ya'juj Ma'juj, datangnya Dajjal, datangnya Iblis, datang apa semua pun, kita insya Allah akan mudah
menghadapi semua rintangan-rintangan tu dengan kita merasakan tak ada keakuan diri. Allah lah yang menghadapi semua tu. Sebab Allah yang menjadikan ujian-ujian tu, Allah lah yang tahu nak menyelesaikan ke depan kita apa. Bukan kita yang ke depan. Kita tak mampu apa-apa. Tapi yang ke depan menghadapi setiap detik saat adalah Allah. Dan Allah bila dah ke depan, Allah jamin keamanan, ketenteraman. Tapi kita selalu rasakan kita. Hingga kita tak sedar, kita dah mengaku bahawa kitalah yang Tuhan. Kita yang ada kuasa. Kita yang ada kehendak. Betapa ruginya kita biarkan hidup kita dalam keadaan bergelumang di dalam azab. Tapi kita rasa aman. Itu kita kena istidraj tu. Allah bagi sesuatu tu supaya kita bertambah jauh. Jangan salahkan Allah. Engkau memaksa Allah. Allah nak bagi kesadaran. Allah sayang pada kita. Tapi kita abaikan. Kita tak boleh bertanya pada Allah, ya Allah, kenapa engkau takdirkan aku jadi begini? Tetapi kita yang disoal. Siapa kita nak soal Allah? Allah dah bagi macam-macam dah. Tak sepatutnya salah pasang tu kalau kita nak soal Allah. Kita yang patut soal, kenapalah aku buat begini? Kenapalah aku mengaku aku hidup? Kenapalah aku mengaku aku boleh berkata-kata? Kenapalah aku mengaku aku boleh mendengar? Kenapalah aku mengaku aku ni boleh ada kuasa pula? Pada semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ kesadaran tu yang perlu kita zalam lah. Kita rasa kita telah menzalimi diri kita sendiri seperti Nabi Adam AS. Dia tak salahkan iblis, dia tak salahkan Hawa, dia salahkan keakuan dirinya sebab Allah dah larang jangan hampiri pohon tu, tapi aku pergi hampiri buat apa? Lainlah Allah tak tegur. Allah Taala kata apa dia, kau nak hampir ke tak hampir lantas tak apalah. Allah tegur jangan itu je kau. Kau nak ambil apa-apalah seorang ni. Semuanya 99% nak kat syurga tu ambil lah. Satu je. Yang satu tu juga kita terpujuk. Iaitu keakuan diri juga yang kita hendak. Jadi jangan salahkan iblis. Iblis tu memang kalau ada keakuan diri baru dia boleh goda. Kalau tak ada dia akan pikat hawa nafsu. Iaitu hawa nafsu. Hawa nafsu tu dekat dengan keakuan diri kita. Dia kembaran tu. Jadi dia pikat dia panggil korin. Korin kita ni adalah bayang-bayang diri kita tadi yang hawa nafsu kita bayang-bayang. Jadi dia pikat kat situ. Pergi Adam. Bila kita ada je rasa keakuan diri, korin ni pun datang. Betul tu. Kau kalau dapat duduk situ, mak dah dekat hampir dia, jangan makan. Dia Allah tu, dia kata jangan makan dia. Hampir tak apa. Padahal Allah dah bagi tahu, hampir pun jangan. Jangan menghampiri keakuan diri pun tak mau. Hampir pun tak mau. Jadi bila kita dah hampir tadi terbujuk, hampir, lama-lama cium buah tu, tawaf. Alah, cium bau tu, cium. Lama cium, alah, kau jilat-jilat rasa sikit, sedapnya. Alah, telan sikit tak apa. Lama-lama termakan habis. Keakuan diri jadi. Rosak. Menyesal, maknanya Allah pun Maha Pengasih Penyayang, menunjukkan cerita-cerita Allah. Maka Allah pun memberikan doa pengampunan, iaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengakulah. Allah memberikan kesadaran. Itu adalah satu proses kasih sayang Allah kepada hambanya. Hambanya silap, Allah memberikan kesadaran tanda kasih sayang. Jadi bila ada Adam rasa kasih sayang, iaitu tandanya adalah dia mendapatkan kesadaran bahawa dia menyesali. Dia yang menghampiri, bukan menyalahi iblis ataupun Siti Hawa, tapi dia menyalahi dirinya yang lupa pesanan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kasih sayang mengajarkan, setelah memberi kesedaran, mengajarkan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maknanya aku ya Allah mengakui zalamna, aku telah menzalimi diriku sendiri ya Allah. Sekiranya tidak engkau ampunkan, tidak engkau kasihani aku ya Allah, aku jadi orang yang khasirin, yang rugi serugi-ruginya. Jadi ada peluang kita ni. Kalau kita tak kenal Allah, akan nafsu kita banyak, maka kembalilah. Menyesali. Jangan salahkan pula. Ini kita salahkan orang yang
mengamalkan ilmu yang sejati ni, ilmu yang tua ni, kita olok-olok kita main dengan kita. Bila kita nak sedar? Jadi tutup telinga, tutup semua. Kita betul-betul mengakui kita yang salah tak mengikuti. Baru Allah akan bagi kesadaran kepada kita. Baru kita akan duduk di jalan ni. Baru kita tahu nikmatnya berada di jalan yang benar ini. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Jalan orang Allah Ta'ala bagi nikmat. Iaitu Allah telah buangkan keakuan dirinya. Dan Allah lah yang kita rasakan. Dialah yang mengesakan dirinya sendiri. Bawalah dalam kehidupan kita. Bahawanya kita telah wusul. Kita telah sampai. Sampai, saya ingatkan, sampai itu tadi bukan makna Allah tu ada ke depan, di kanan, ke kiri, di atas, di bawah. Ceritanya seolah-olah Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj, kita mengetahui seolah-olah Allah tu ada di atas. Rasulullah naik ke langit, ke atas. Allah tu ada ke atas. Itu silap. Bukanlah saya cakap Allah tu tak ada ke atas. Bukan. Allah tu meliputi atas segala sesuatu. Jadi apa tandanya kita sampai kepada Allah bila keakuan diri kita tak ada. Selagi ada keakuan diri, kita takkan dapat merasakan dekatnya Allah, qarib. Kita akan merasakan kat mana Allah, kita tercari-cari. Tapi bila kita betul tahu la ilaha illallah, kita tahu inilah kalimat sakti yang Allah bagi tahu kita, cara untuk kita sampai kepada Allah adalah dengan la ilaha illallah, maka kita bedah siasat kita, cari kepahaman ni kepada orang-orang wali Allah ataupun mursyid-mursyid yang aribillah, baru kita faham la ilaha illallah tu kena hilangkan keakuan diri. Bila kita hilang keakuan diri dan semua sekian alam kita akan nampak bahawasanya yang ada hanya wujud hanya Allah. Kita tak payah cari Allah dah. Dia meliputi atas segala sesuatu. Sebab apa? Segala sesuatu itu menyatakan dirinya. Jadi kat mana pun fa'ainama tuwalu wasamad. Mana pun kita ada tetap wajahullah. Dan bukanlah yang kita pandang sesuatu itu kita nampak di dinding itu dinding tu Allah, bukan. Segala sesuatu apa pun dibawa ke alam mana pun kita nampak Allah dahulu. Sebab segala yang Allah nyatakan menyatakan Allah. Jadi kita tidak nampak sekalian ke surga, neraka, sekalian makhluk-makhluk Allah, planet-planet apa pun dibawa ke alam gaib apa pun, kita akan dahulukan nampak Allah dahulu. Di dunia kita kena tukarkan dulu. Sebab dah memang kita ni tak pernah ada semua sekalian ni. Kullu man 'alaiha fana, semuanya binasa Allah Ta'ala. Jangan kau nampak ada lagi. Dan adanya tu tadi untuk nyatakan aku yang ada. Jangan sampai tersilap Allah Ta'ala. Sebab aku ni laisa kami syai'un fil ardi wala sisama. Jangan kau samakan pula sekalian alam yang aku jadikan tu sama, setara dengan aku. Tidak. Jadi kena faham, buangkan semua termasuk diri kau, baru kau akan rasakan yang wujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau melihat Allah dengan penglihatan engkau tu tidak ada. Baru engkau akan dapat tahu. Semua yang nyata ni adalah nyatanya Allah. Bahawa kamu tahu, dia tidak boleh setara disamakan. Sekalian apa pun yang Allah jadikan, jangan kau pandang ada yang sama dengan Allah SWT. Tetapi sekalian yang Allah jadikan itu cukup jelas menyatakan wajahnya. Kerana segala sekian alam ini Allah jadikan ada memiliki wajah-wajah. Dan wajah-wajah itu menyatakan dialah pencipta wajah-wajah. Jadi jangan kita nampak wajah-wajah yang banyak, kita nampak siapakah yang menjadikan wajah itu tadi. Dan jangan diberi sama setara wajah-wajah yang kita lihat. Oh, Allah tu bercahaya, wajah Allah macam tidak boleh disamakan. Cukup kita yakin segala yang Allah jadikan yang mempunyai sekalian wajah-wajah yang Allah nyatakan, wajah malaikat Jibril, wajah Mikail, wajah berjuta-juta wajah yang tak mampu kita hitung, semuanya menyatakan satu wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah maknanya kefahaman yang dikatakan yang sejati, yang Allah sendiri menerangkan. Bukan saya. Allah yang sendiri memberi nur, cahaya supaya kita jelas nampak bahawa tak ada lain lagi. Semua yang dinyatakan itu pulang kepada cahaya Nur Muhammad, dan Nur Muhammad pulang ke cahaya Nur Zat Allah Ta'ala, dan Nur Zat Allah Ta'ala pulang kepada dialah yang ada, yang tak payah disuluh-suluh lagi. Nyata dia yang
ada semua yang ada, iaitu menyatakan dia, dan semua yang ada itu binasa, dan tak perlu Allah menyatakan sekalian alam, cukup Allah lah nyata dirinya, tak perlu dia menyatakan sekalian alam. Beres dah. Yakin duduk situ dah. Nikmat tak ada yang dia boleh nikmat lagi bila kita sampai di pintu yang dipanggil oleh Allah. Jadi Allah yang memanggil. Nur Muhammad SAW Isra wal Mi'raj. Jadi kita ni sentiasa dipanggil Allah untuk menghilangkan, membuangkan keakuan diri datang, supaya jelas yang nyata tu adalah Allah, dia yang panggil kita. Kerana bila panggilan Allah itu, maka kita sampai, maka kita tidak pernah ada. Yang ada hanya zat wajibal wujud. Alhamdulillah, bila tahap sampai di sini, maka kita telah benar-benar menyaksikan bahawasanya asyhadu an la ilaha illallah, di hadapan Allah benar-benar kita betul menyaksikan, kita berkata di hadapan Allah dengan kalam Allah, dengan rasa yang Allah bagi, bahawa tak ada yang lain ya Allah melainkan Engkau, dan Engkau yang tahu mengesakan dirimu sendiri ya Allah. Jadikan setiap hidupku sentiasa mengesakan Engkau, menunjuk, menyatakan Engkaulah yang layak menyembah, mengesakan dirimu sendiri. Ini maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi nak semua umatnya dapat sampai ke situ. Ini adalah tujuan Nabi diutus. Wa ma arsalnaka ila mubasyira wa nazira. Alhamdulillah, saya cukup sampai sini dulu. Kita minta pencerahan daripada Ustaz Syekh Latif dan juga yang lain, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-mukasyafa wa ibul fuqarah ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya, dapat kita bersama-sama diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka alhamdulillah kita berada dalam zon hari-hari Allah. Apa dia? Itulah yang dikatakan hal tujuh hidup kita ni, mengesakan Allah SWT, sentiasa mengesakan Allah SWT. La ilaha illallah, taklah bekalkan kalimah agung, kalimah sakti la ilaha illallah, menafikan la tu, menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Itulah hal tujuh hidup kita semuanya. Jadi kita betul-betul meyakini mengimani la ilaha illallah tu, bukan hanya menyebutnya, tapi meyakini, mengimani la ilaha illallah tu, dan dibawa dalam kehidupan harian kita. Pasti yang dikatakan Allah Ta'ala kata la ilaha illallahu hizni, Allah Ta'ala akan bagi kita pembenteng, pembenteng daripada apa? Daripada adanya keakuan diri kita, masuk keakuan diri itu. Jadi kita dah nafi, pasti Allah Ta'ala akan, yang dikatakan daripada ayat Quran yang lain, sultanan nasira, membantu kita, membinasakan segala keakuan diri kita. Banyak sangat kita punya keakuan diri kita ni, yang dah lama sangat bila cerita pasal apa, mengesakan Allah ni, sekarang ni dah jadi pelik, dah jadi sampai orang tak tahu macam mana caranya. Caranya dia tahu la ilaha illallah tu, sebut je la ilaha illallah, seperti mana orang yang bukan Islam nak masuk kepada Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dah masuk Islam dah. Patutnya orang-orang tu yang ditarik untuk kita perdengarkan yang dikatakan talqin, yang dikatakan yang kupasan bedah siasat la ilaha illallah ni. Orang mualaf kata. Jadi kita seperti mualaf. Kalau kita tak tahu, macam mualaf kan. Orang tu tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, anna Muhammadar Rasulullah. Habis. Dia tak tahu apa. Lepas tu dia ajar yang lain pun dia ajar benda-benda yang ke arah yang bukan yang di sini, mentauhidkan Allah ni. Jadi macam mana nak meningkatkan keimanan, kita nak sama-sama nak ajak mengesahkan Allah tu, tak ada.
Jadi dah makin pelik. Macam mana kita nak apa? Nak sokong menyokong di antara satu sama lain. Yang dikatakan ruhama ubainahum tu, kasih sayang, yang nak mengajak kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia kata. Jadi sama juga kan, sama juga kita kata kalau burung kakak tua tu sebut la ilaha illallah, dia pun sebut la ilaha illallah. Boleh dia sebut, tapi dia macam mana dalaman dia tu? Seperti itu lah. Seperti itu. Binatang tu bahagian dia. Dia tahu yang tu je. Tapi macam mana kita? Kita ni bukan binatang, tapi kita manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala menzahirkan kita di sini untuk menzahirkan untuk hala tuju, iaitu apa dia? Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya yang manis tiada pahit kita bawa dalam kehidupan. Saya apabila saya fikir sejenak kehidupan saya yang sengsara tu bukan sengsara sebab saya susah. Saya tak ada apa, tak maksud saya sengsara saya tak berkehidupan dengan Allah, tu maksud saya tu. Saya memikirkan sengsara saya yang dulu tak berkehidupan dengan Allah tu gitu. Kan? Sebab apa? Kita hanya menyebut nama Allah, kita nakkan rezeki. Kita menyebutkan nama Allah, kita nakkan imbalan ni. Kita menyebut nama Allah, nakkan kekayaan. Contoh gitulah. Kehidupan kita sekarang ni. Contoh nak solat duha, contoh kan. Nak rezeki. Contoh yang wa yattaqillah wa yaj'al ayat 1000 dinar kan. Pergi dekat Kaabah ke apa, dia dengar apa daripada seseorang, kononnya nak sampaikan benda tu benda yang baik. Betul. Allah Taala bagi kan. 1000 dinar, ayat 1000 dinar macam itulah. Menyembah kepada ayat. Jadi kita hari tuju kita sebenarnya apa? Kan? Last sekali tak dapat apa. Jadi kita sebenarnya hala tuju kita ni mengesahkan Allah. Kan? Apa-apa pun sumber yang kita dapat, apa-apa sumber yang kita lihat di hadapan kita ni, banyak mata pelajaran yang Allah letakkan. Banyak. Kalau melihat di hadapan saya, ada stand ada stand handphone ni letak di handphone. Macam mana dia boleh berdiri? Tanya dalam diri kita. Macam mana dia boleh berdiri? Itulah latihan, saya cakap. Latihan. Saya pun cerita semula dekat keluarga saya dan sahabat-sahabat saya. Bukanlah saya cerita ni saya pandai pun, tak ada pun. Kita nak flashback balik. Apa kita punya yang kejahilan kita sampai dulu kita tak nak cerita benda ni kan. Jadi kita dah cerita, dah tahu benda ni kesedapan yang nak menghala tujukan kepada ke arah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita sentiasa ulang-ulang benda ni. Kadang kita cerita di hadapan kita ni ada satu nampak macam simple tripod stand yang ada di, yang apa tu yang merakamkan kita ni YouTube ni ataupun yang live YouTube ni, tapi kita tengok nampak macam simple, tapi nampak huruf alif di hadapan kita, huruf alif yang sentiasa mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dia boleh berdiri? Kalau kita tak tahu, kalau kita tak mengaji mengenal diri kenal Allah, kita rasa ni simple. Kau benda ni pun kau nak tengok, ini semua zaman moden lah. Itu semua nampak tak? Semua dah rosak dah. Rosak akidah kita rosak, kita tak tahu. Nampak? Jangan anggap simple Jangan anggap simple. Tripod yang ada kat depan kita ni stand yang mendirikan ni, dia pegang dia macam mana kukuhnya. Itu dah kita nampak hala tuju kita kena kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menombor satukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dah lama tinggal benda ni, tauhid ni kan, nak menyatakan Allah ni kita dah tinggal. Allah astagfirullahalazim. Saya sendiri yang tinggalkan benda ni. Kan? Saya sendiri yang tinggalkan benda yang dah lama ni. Jadi saya malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bercakap hari ni sebab saya malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kenapa saya tak nyatakan nombor satu Allah Taala? Jadi saya nampak ke belakang. Patut nama Allah Taala tu nombor satu di hadapan dia dulu. Kan? Saya malu walaupun Allah Taala, alhamdulillah Allah Taala perkenalkan hari ini dan sebelum, tapi yang dulu saya masih ingat lagi betapa bodoh dan jahilnya saya bila benda ni tak kita amaliahkan dalam kehidupan harian kita.
Jadi itu saya nak sama-sama kita nak kongsi, menyeru supaya bawa benda ni, sebab benda ni penting sangat dalam nak menghadapi akhir zaman. Bukan menghadapi akhir zaman je, tapi sentiasa berkehidupan dengan Allah. Kalau kita bayangkan kita dalam kubur kan, pergilah kubur, melawatlah, ziarahlah siapa-siapa yang pergi tengok betul-betul kat dalam tanah tu. Perempuan tak boleh lah, ni lah lelaki ni, tengok dalam kubur tu, masuk kalau boleh, kalau masuk dalam liang tu bagus kan. Kena cium tanah, kita tahu keadaan tu. Bukan kita nak menakut-nakutkan, tapi kita menjadi pelajaran kita bahawa lebih baik kita sentiasa berkehidupan dengan Allah SWT. Baru kita tahu rahsia-rahsia bagaimana kita nak berkehidupan dengan Allah Ta'ala. Seronoknya berkehidupan dengan Allah. Dalam barzah pun, tiup roh pun tak apa kan? Tapi Alhamdulillah, kita sentiasa berkehidupan dengan Allah. Masalahnya kita tak berkehidupan dengan Allah tu yang kita rasa takut tu. Jadi kita dapat pelajaran di situ. Bila dah mengaji benda ni, insya-Allah kita akan diolahkan oleh Allah satu-satu. Mati macam mana, alam barzah macam mana, keadaan seterusnya macam mana, jadi kehidupan yang seterusnya macam mana, besok nak bangun tidur macam mana, kita nak mandi macam mana, kita sakit macam mana. Itu dia. Semua diatur oleh Allah SWT. InsyaAllah itu kehidupan yang begitu manis bila kita dapat pengajian mengenal diri, mengenal Allah ni. Jadi bawalah keluarga kita, bawalah semua kawan-kawan kita yang mana fajama'nahum jam'ah, dah bercampur baur dah dengan yang dikatakan penipuan dan macam-macam lagi ni. Kesyirikan ni yang kita rasa benda ni enteng, mudah. Kita ketepikan, kita rasa tak penting benda ni. Tapi ingat, jangan nyesal di kemudian hari. Saya alhamdulillah diperteguh oleh Allah SWT. Saya pun tak mampu nak buat apa-apa. Dari saya yang ke depan ni pun tak mampu nak buat apa. Jadi Allah Ta'ala, dia atas sebab rahmat Allah SWT, dia menyatakan, dia memanggil saya bersama-sama dengan pembimbing rohani, membimbing hati kita nak bawa kepada Allah SWT. Jadi saya seru kepada semua yang dengar ni, boleh sampaikan kepada kawan-kawan yang lain, carilah pembimbing rohani untuk bimbing hati kita kepada Allah SWT ni. Nak kenal diri, kenal Allah. Kita tak kenal diri kita, macam mana kita nak kenal Allah? Masalah kita nanti. Kesian tak kesian ke diri kita ni? Kesiankanlah diri kita dulu, baru kita boleh kesiankan yang lain-lain. Tak kesian ke anak kita, isteri kita, kalau suami tak kesian ke kalau kita dah dapat benda ni? Tak nak kita ceritakan betapa pentingnya benda ni. Kalau kita hilang sesuatu, kita rasa macam contoh kalau kita kehilangan seorang ibu ataupun ayah ke siapa atau adik-adik. Saya pun pernah mengalami, abang saya meninggal. Kita rasa satu kehilangan, tapi kita tak terasa satu kehilangan yang tak mengesahkan Allah ni, tak terasa ke kita. Tu lebih baik kita menunjukkan kepada situ. Kita dah nampak tu pentadbiran itu dah sampai masa dia. Allah Taala bagi masa dia. Okey, cukup setakat ini. Allah Taala bagi apa untuk kematian dia. Cukup, Allah Taala dah tulis lah tu. Jadi kita dah difahamkan. Jadi ini yang paling risau, kehilangan tak dengan Allah tu. Ada keakuan diri kita, maknanya kita dah jauh dengan Allah Taala. Tu yang kita rasa. InsyaAllah sama-sama kita mengamaliah dalam kehidupan kita siang malam, pagi petang siang malam, untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa menafikan keakuan diri kita yang hanya Allah manis tiada pahit. Rasulullah sentiasa memandang kita. Rasulullah sentiasa mendoakan kita. Rasulullah sentiasa bersujud mendoakan kita semua supaya dapat kenal diri, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi. Hari ini sedikit perkongsian daripada saya. Di awal-awal pengajian sebelum ni, saya masih keliru, masih berbalah-balah dalam hati ni apabila mendengar kalam-kalam daripada Syekh mengatakan bahawa
Pernah sebelum ni Syekh Aziz kata, kalau kita nak belajar ilmu ni, kita punya degree ke, master ke, PhD ke, letak tepi dulu. Jadi saya macam, kenapa nak kena letak tepi? Itu kan ilmu. Itu kan ijazah, maknanya pengiktirafan. Susah payah nak belajar tinggi-tinggi apa semua, nak suruh letak tepi. Jadi masa tu tak faham apa maksud syekh tu, suruh letak tepi. Jadi bila hari demi hari barulah faham. Kalau kita belajar ilmu ni, kita bawa kelayakan kita, kelulusan kita, maknanya kita bawa ego kita. Pendapat saya lah, saya tak tuju kepada orang lain. Kita bawa, kita rasa kita pandai, kita ada ilmu, lepas tu kita nak compare dengan apa yang diajar oleh guru kita ni, kita takkan dapat lah, kita takkan faham. Jadi bila cuba letak apa yang kita faham, kita belajar sebelum ni, letak tepi dulu, terima dulu apa yang diajar oleh guru ni, barulah faham. Rupa-rupanya belajar ilmu ni automatik bila diberi faham, yang degree ke, ijazah ke, semua tu ikut sekali. Ilmu yang kita belajar dalam mengenal Allah ni akan ikut sekali. Jadi mudah faham lah kat situ. Jadi yang diamalkan, saya amalkan apa yang diajar oleh Syekh. Kita perlu amaliahkan dalam kehidupan seharian untuk menafikan perbuatan kita, aktiviti kita nafikan. Dalam tengah masak ke, nafikan. Dia nafi, ya engkau ya Allah, kudrat engkau ya Allah. Apa jua aktiviti, bangun tidurnya, ya Allah, uruskanlah diriku ya Allah, aku tidak mampu ya Allah. Bila hari-hari kita nafikan, itulah hilanglah diri kita tu, hilanglah keakuan kita tu. Jadi yang kita nampak Allah je lah. Jadi kat situlah kita rasa kita ni tak ada lah. Jadi maknanya kita mengambil masa untuk penyucian ni, untuk buang sifat keakuan ni. Bukan dengan sekadar sehari dengar kat YouTube, tak habis dengar pun tapi dah komplain. Dengar sekerat je, tak sampai maksud lagi, yang dah tak dengar dah suruh tutup. Jadi itu yang difayah nak faham. Jadi di situ bila kita nak belajar satu-satu ilmu tu, kena dengar sampai habis, kena minta dengan Allah bagi kefahaman. Jadi alhamdulillah, hari demi hari bila mohon pada Allah, buang segala sifat keakuan ni, minta Allah bagi faham, minta Allah buangkan, tunjukkan yang esa hanya Allah saja. Maknanya semua kita pulangkan balik kepada Dia. Kita rasa kita ni tak ada apa. Dan saya juga ingin berkongsi sedikit peristiwa semalam. Kami anak beranak bermuzakarah. Mendidik anak remaja ni bukan satu yang senang dengan zaman sekarang, dan tidak dinafikan juga mereka lebih banyak menghadapi cubaan, orang kata apa, musuh-musuh daripada luar ni, dengan gadgetnya, dengan sosial media yang tanpa sempadan. Kalau zaman saya dulu mungkin sosial media ni tak ada lagi, sekadar buku-buku yang orang kata yang tak ditapis saja. Tapi sekarang ni dengan televisyen, dengan cerita yang macam-macam, pergaulan bebas semua tu, memang sukar untuk mendidik anak-anak remaja sekarang. Jadi saya ada anak remaja, kami cuba untuk bukan kata kontrol dia, tapi untuk guide dia. Sebab kami bawa ke majlis kali ini, guide dia kenapa dia kena belajar ilmu ni. Sebab di luar sana kita tengok remaja, na'uzubillah, bukan kata remaja saja, semua peringkat umur pun, rakan-rakan YouTube pun boleh tengok lah, dengan kita punya akhlak, dengan sifat malu tu dah tak ada. Ramai dah, hampir orang kata 99% tu sifat malu tu dah tak ada. Bila tak ada sifat malu tu, ibarat orang kata binatang tak ada sifat malu kan, lebih kurang macam itulah perangainya. Jadi mendidik anak remaja ni, yang paling penting ke arah ni lah.
bawa ke majlis-majlis ilmu, belajar kenal diri dulu, siapa diri kita ni, belajar kenal Allah. Dan jadi di situ saya tegaskan kat dia, kami bukan nak kongkong dia, sebab sayang lah kami buat macam ni. Sayang sebab nak dia jadi anak yang soleh dan tak nak terikut dengan hiburan-hiburan di luar sana. Jadi seperti kata Buya Razi, untuk membentuk sebuah keluarga bahagia, ceritalah akhlak Nabi dalam rumah. Maknanya cerita kita buat majlis macam ni, kisah-kisah Nabi, kisah keesaan Allah, insya-Allah anak-anak sejak daripada kecil lagi, mudah-mudahan mereka sentiasa mengesahkan Allah dan terhindar daripada fitnah dunia akhir zaman ini. Itu sahaja daripada saya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucap teman-teman kita tadi semua, saudara-saudari semua daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus suci yang tak lain nak ajak kita untuk sama-sama mengesahkan Allah. Kasih sayangnya kita, mereka peringatkan kita demi kasih sayang. Jadi nak kita semua selamat. Ini kasih sayang yang sejati, yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menginginkan kita ni kembali kepadanya. Hanya kembali benar-benar kepada Allah, buangkan keakuan diri yang akan menjadikan kita ni diamankan oleh Allah. Kalau tidak ada siapa-siapa boleh amankan kita, tenteramkan kita, melainkan Allah. Bila Allah dah amankan kita, tenteramlah, bahagialah kita. Belum lagi kita dimasukkan syurga, kita dah dapat tempat yang paling aman, bukan di syurga tetapi di sisi Allah semenjak di alam roh. Jadi tetap juga kita hendakkan kepada Allah juga. Maknanya kita tetap juga kembali, tak ada rasa keakuan diri. Itulah yang dikatakan aman. Alhamdulillah. Jadi kita apa pun, yang paling risau adalah kita ini masih lagi dalam keadaan masih ada keakuan diri. Itu masih bahaya lagi. Walaupun ilmu kita ada 5 gudang, kita punya PhD ni ada 100, dan kita beramal setiap malam 60 tahun, tak pernah putus, tetap dalam bahaya selagi kita tak kenal diri, tak kenal diri. Janganlah tertipu. Baik kita ulama, baik kita orang kuat yang beramal, jangan tertipu. Sebab iblis tu lagi banyak ilmu daripada kita ulama-ulama sekarang. Iblis lagi paling banyak beribadah, juta tahun dia ada dulu. Tapi sebabkan ada sikit rasaan akuan diri, aku lebih baik daripada Adam, aku tu tadi sikit itu habis semua berjuta tahun punya amalan-amalan dia, ilmu-ilmu dia yang banyak tu semua habis. Mendapat kemurkaan Allah. Itu cerita Allah nak kisahkan lah. Bukan kita salahkan iblis, tapi cerita nak kita ambil faham supaya jangan nyalakan iblis. Tapi iblis tu mengingatkan kita, cerita Allah mengingatkan kita. Pantang besarnya adalah keakuan diri. Allah tak mahu. La ilaha illallah. Tetap juga berusaha bersungguh-sungguh dapatkan, sampai fana, sampai dileburkan oleh Allah keakuan diri kita. Kita nak sungguh-sungguh sampai Allah sentiasa leburkan kita. Warzuqnil fana'ani. Itu doa Nabi Khidir AS. Dia mohon kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bagi itu doa. Jadi kita nak gitu sebenarnya. Bukan membangga-bangga ilmu. Bukan saya cakap tak dapatkan Allah dahulu. Kenal Allah Ta'ala, lebur dulu. Baru Allah Ta'ala suruh ambil ilmu apa pun, ambil lah. Sekarang kita mengambil ilmu dengan hawa nafsu. Jangan beramal dulu. Innal lazina amanu, Allah Ta'ala kata, beriman, yakin pada aku, baru wa'amilu solah, baru kau lakukan amal soleh. Itu kerana kau tahu amal soleh itu bukan engkau melakukan, melainkan Allah gerakkan rasa untuk kau beribadah 60 tahun tiap malam. Itu Allah yang memberi rasa, Allah memberikan kudrat. Jadi engkau nak rasa engkau, itu yang kata tadi, jangan beramal dulu.
Tapi kalau dah beramal dulu, patah balik ingat yang kau beramal tu bukan engkau tapi Allah. Itu itu yang menyebabkan kalau kita tak tukar, kita dah lama sangat, kita dah terbiasa berpuluh tahun, kita rasa amalan kita banyak, kita bagi tahu orang, kita dah biasa, kita nak ridha manusia, kita tak sedar, kita dah terkena perangkap keakuan diri tu tadi. Orang ramai dah puji kita, dah sanjung kita, seluruh dunia tahu kita ni orang yang banyak beramal, orang yang banyak memberi kebaikan. Oh, dah lama sangat, habislah kita. Itu pasalnya harus dibentengi dengan ilmu la ilaha illallah. Hizni, benteng Allah. Tak ada. Malam ni buat, malam ni juga dah habis kita buat mulai hilangkan tu semua kau punya ya Allah. Jangan diingat di siang hari. Dan kalau boleh batang tubuh kita masa kita melakukan ibadah tengah malam tu, kita kena ingat dan jangan kita nampak itu amalan yang kita buat, melainkan Allah lah. Tak menyaksikan kita dah. Menyaksikan dia, bukan diri kita yang bangun tengah malam tu, dia lah sebenarnya. 24 jam kita nak rasakan begitu. Kalau tidak tertipu ajalah, janganlah. Allah tak pandang kau punya ilmu yang banyak tu lah. Yang banyak tu sebenarnya kau tertipu. Itu hanya setitik daripada air lautan ilmu Allah. Itu pun akan kering ilmu tu. Itu pun ilmu tu daripada Allah. Apanya yang kau nak banggakan kau banyak ilmu di depan makhluk Allah. Sedangkan Allah tahu. Tak takut, tak malu ke kita? Ilmu yang kita pakai ni ilmu Allah. Lepas tu kita rasa kita pula. Orang sanjung kita, kita rasa kita bangga pula. Bukan kita nak kata ni ilmu Allah, aku tak ada apa benda. La ilma lana. Kita nak orang sanjung kita. Kita nak bohong siapa? Ya. Orang tak tahu aku ulama, aku pandai tipu sikit. Orang tak tahu. Aku nak dapat ni, aku nak dapat ni. Allah tahulah. Itu pasal belajar kenal diri, kenal Allah. Supaya kita bertambah takut. Bertambah lagi. Rasulullah SAW bagi tahu, aku ni bertambah kenal Allah. Dan aku yang paling takut kepada Allah dan paling cinta, rindu pada Allah. Malu pada Allah, aku paling malu. Jadi kalau bertambah kenal kita pada Allah, bertambah takut nak rasa ada keakuan diri. Bertambah rindu pada Allah. Buat apa-apa pun demi wajah Allah. Bukan nak segala sesuatu. Nakkan demi wajah Allah hingga lebur tak ada keakuan diri. Tu tadi. Malu. Nak rasa keakuan diri tu malu sangat. Tu tanda orang tu betul-betul kenal diri, kenal Allah tu. Rasulullah SAW adalah contoh peribadi akhlak yang khuluqin azim, yang Allah sendiri ajar. Macam itulah cara dia, yang kita nak ikut jejak langkah Nabi SAW. Dan Nabi harapkan sangat umat dia dapat menyontohi, mengikuti jejak seperti mana Allah yang menyuruh kepada kita semua umat Nabi SAW, menyuruh yang baik, iaitu mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW, supaya sentiasa Nabi Muhammad itu tak ada rasa keakuan diri. Maka bila tak ada keakuan diri, Allah yang menguruskan setiap ke depan sesaat, bila-bila pun. Bila Allah yang uruskan, semuanya beres, selesai, tak ada lagi rasa keakuan diri. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Minta maaf lah atas saya menyampaikan. Terima kasih perhatian semua yang ikut. Sami'na wa ata'na. Ya, mudah-mudahan dapat itu semua. Ya, insya-Allah dah dijelaskan sejelas-jelas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Afu minkum, minta maaf dalam menyampaikan ada keakuan-keakuan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi.